bagaimana tersebutlah hadis sunnah. Maka Nabi sendiri pun keluar, Nabi makan bersama dengan sahabat, lepas tu dah habis sembahyang. Clear tak? Hadis yang seterusnya, hadis seterusnya, hadis nombor 3 daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi yang kita tengok, kita boleh bermak dia masalah hukum. Abu Zar ni memang menarik sangat-sangat. Abu Zar dia tanya, ya Rasulullah, hampa ni setiap kali bila masuk sahabat Ustaz cerita kat hamba. Abu Zar kita tengok bila masuk waktu semayang, dia kata, ya Rasulullah, dalam bumi ni masjid yang mula-mula sekali mana? Dia tanya kat Nabi masa peringkat mula dia masuk Islam. Maka Nabi kata, mula-mula masjid apa dia? Mula-mula sekali masjid di muka bumi ni Masjidil Haram. Lepas tu ya Rasulullah, Nabi kita Masjid Aqsa. Maka jarak masa di antara Masjid Aqsa Masjidil Haram di Mekah dengan Masjid Aqsa di Palestin, berapa jarak masa dia? Nabi kata 40 tahun. Elok Nabi tengok duduk sembang, Bilal azan, Allahu Akbar, azan. Okey, azan. Bilal azan. Bila Bilal azan, Nabi kata mereka semayang. Abu Zar tanya, ni apa. Abu Zar risau, dia berhenti sampai dia tengok Nabi. Selesai Nabi semayang, dia pun tanya kat Nabi, ya Rasulullah, bukankah kita nak setiap orang Nabi-Nabi dan setiap umat dia kena semayang di tempat yang tertentu? Nabi kata, ya. Nabi Allah Ibrahim kalau waktu semayang kata dia tingkat 2, tingkat ni tak boleh semayang. Contoh, faham? Tak boleh semayang sama sekali. Tapi Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dekat aku 5 syafaat yang tidak dapat pada mana-mana orang. Yang tak dapat mana-mana orang. Salah satu 5 tu panjang, okey. Salah satunya ialah bumi ni Allah jadikan masjid. Aku boleh semayang di mana-mana. Nampak tu? Bumi ni aku jadikan masjid. Maka semua tapak pasir ni semua ni adalah masjid. Semua bumi ni Allah bagi pada aku. Yang keduanya Allah bagi juga bumi. Yang kedua ni Allah bagi juga bumi ni boleh ganti untuk nak jadikan apa nama? Ingat tak dulu? Boleh ganti untuk jadikan apa nama? Ayat tak ada boleh ganti tayamum. Ini khas kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu ada cara wuduk tapi no tayamum. Ada semayang tapi kena semayang di tempat musalla, maqam tempat tertentu. Clear? Oleh sebab tu bila masuk waktu Nabi semayang, tiba-tiba Abu Zar Al-Ghifari tegur, ya Allah Tuhan, masalah orang yang sujud. Nabi tegur. Nabi tengok depan ni semayang. Angkat-angkat. Kadang-kadang ada benda kita buat macam tu. Sekali saja nak buat, Islam benarkan sekali. Masuk kali kedua kita buat, masuk kali ketiga kita buat, hilang khusyuk. Satu. Yang kedua, hilang kerahmatan Allah Ta'ala. Ingat, sesungguhnya kalau kita semayang ada batu, kan ada kecil-kecil semayang kadang, kan, kita pergi depan tempat kita muslimat, surau di bawah ni mungkin apa nama bersih sangat, tak jumpa batu. Kalau semayang kat muslimin mungkin tak semayang ada 2-3 batu ada, kan. Pada pasiak pasiak kecil-kecil tu, pasiak kan yang terlekat kat kita, debu ke apakah. Digalakkan dalam agama masa semayang jangan buang. Bila mana kita kekalkan macam tu sampai selesai semayang, sesungguhnya kita semayang di bawah rahmat Allah Ta'ala. Tapi pasal yang ada tu Ustaz, yang tak kotor-kotor pasal dia orang tebuk-tebuk dinding, dia biarkan? Yang mana? Tak, kalau kotor di masjid, buanglah. Buang, tapi kalau kita tiba-tiba kita semayang ada terlekat, hak debu tadi pun dia buat tak kemah ada kat kita. Kita tak digalakkan buang, tapi nak buang sekali saja. So, maksudnya kalau sebelum semayang kita bersihkan. Masjid kena bersihkan. Dalam bersih-bersih ada 2-3 terlekat. Kan? Jangan kita pergi ribut. Kalau macam tu sebelum semayang bubuh debu. Yang tu nama dia gila. Yang tu bukan rahmat, itu satu macam yang lain, kan? Oleh sebab tu kita kalau masjid kena bersih, sebersih-bersihnya. Ni kita dengar hadis Muhammad tu kata jangan bersih sangat, tinggal batu tu. Mampu aku kena, kan? Masjid kena bersih sebersih-bersihnya. Tapi kalau kita sujud tiba-tiba, sebab masjid Nabi ni ada pasiak, kan? Kalau kita sujud ada benda tu, jangan kita buang. Agama kita kata bila kita gerakkan tangan kita buang, dah hilang khusyuk. Kalau nak buang sekalipun Nabi tegur sekali saja. Okey, ada orang ganggu, baik kita baca. An-Nabi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi
Abu Zar Al-Ghifari kata Nabi SAW, idza qama ahadukum, bila mana-mana orang dia kata qama, berdiri untuk nak sembahyang, fi salati Nabi kata fala, jangan. Nabi kata bila anda berdiri nak sembahyang, fala, jangan. Nabi kata ayyam sahil asa, jangan buang asa. Nampak? Nabi kata apa? Jangan tengah-tengah kita sembahyang tiba-tiba ada apa debu ke apa ke, tiba-tiba macam ada, ustaz betul-betul benda tu ustaz kena tahu sini, macam foto, tak apa. Ada bang foto kan, dia buat ada kat sini, tak apa, pelik ustaz. Saya masjid saya pula ada cermin, saya nampak tu toko. Saya tengok ustaz, saya tengok gitu kan. Oleh sebab itu Nabi kata fala yang saya asar, jangan kita buang. Nabi kata pasal apa? Nabi bagi jawapan, fa inna rahmata tuwajjihuhu. Allah Subhanahu wa taala hantar mai rahmat dekat hang dalam semayang, tanda benda tu lekat dekat hang. Kita tak mampu nak fikir dengan otak kita, okey? This one is agama. Yang aku sopak mampu ya Allah. I tak boleh terima ustaz. Dia buat kita sopak melayang kan. Oleh sebab itu Nabi kata apa? Fa inna rahmatan. Ni hadis ni. Maka sesungguhnya rahmat Allah tuwajjih. Wajah maksud ni berpaling. Tuwajjihu. Allah nak bagi rahmat tu pergi kat hang. Macam mana tanda kata semayang kita ada rahmat Allah? Tiba-tiba kita semayang, kita nampak anda satu hamba Allah terlekat sini. Ada. Ustaz itu jahat nak mampu, tapi nampak ada. Itu hak Tuhan. Tuhan nak bagi kat siapa pun, ada orang setengah semayang, apa pun tak ada. Walaupun pengotok punya banyak, satu batu tak boleh kat dia. Batu ketahan nak dah. Ini kita Tuhan. Kita tak mampu nak fikir. Masa Allah SWT bagi tahu, ustaz saya nak try. Macam mana pun saya try bagi kok. Angkat bagi rahmat. Hang gila. Dalam bab ni, kita dalam bab ni agama bagi tahu kat kita. Maka Nabi kata, Nabi kata sebaik-baiknya kita tinggalkan, okey? Pasal Nabi kata fa inna rahmata tuwajjihu. Sesungguhnya benda yang ada kata daihan tu adalah rahmat Allah Taala. Wa fi riwayatin, ada riwayat di 5 di kalangan ulama, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, daripada Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, 5 riwayat bi isnadin sahih, semua ulama setuju. Wa zada Imam Ahmad, tambah Imam Ahmad, kalau kita nak sapu, dia kata apa nama, wahidatan, sekali, ataupun dak, tinggalkan. Hadis mula-mula sekali kata kat kita, jangan kita tinggalkan. Tapi Imam Ahmad ada dua pilihan. Kadang-kadang kita ganggu sangat, ya sekali je. Kali kedua tak dibenarkan, dia boleh rosak sembahyang kita. Kalau rosak sembahyang kita, sama ada kita wahidatan, sekali sapu, atau dak, tinggalkan, lebih afdal. Nampak tu? Mari kita baca bahasa Melayu lagi senang nak faham. Abu Zar Al-Ghifari, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kamu sedang salat, maka janganlah menyapu pasir. Faham tak pasir? Pasir, dia kata pasir kerana dia sedang menghadapi rahmat. Maksud dia dapat rahmat Allah ada kat dia. Fa inna rahmatan tuwajjihu, sesungguhnya dia dapat rahmat Allah Taala. Kita tak dipikir macam mana, kita kata ya sudah, kan? Imam Ahmad ditambah sekali saja kalau nak sapu, atau ditinggalkan sama sekali. Maksud dia kata Rasulullah SAW melarang kita sapu pasir yang ada pada tempat sujud kita di ini. Ulama setengah mengatakan haram kalau kita buang pasir yang ada pada tempat sujud, kecuali sekali saja. Clear tak? Benda-benda macam ni kadang-kadang kita suka buat, orang tak reti. Allah bagi kat dia rahmat Allah, mai kat dia, tiba-tiba mai apa ke benda, terbang mai, lekat. Dia pun nyamuk pun. Ya Allah Tuhan. Maka ikut bijahanam lah. Ada faham tak? Kadang-kadang kita tengok Allah bagi kat kita, terutamanya di tempat sujud. Yang dimaksud di sini masa kita sujud. Masa sujud dia kata pasir, tapi sujud terlekat apa tu Ustaz? Ada satu ulat terlekat dengan darah-darah ada, macam mana Ustaz? Kan? Dalam bab ni kita biar sudah. Agama bagi peluang kita biar sudah. Selagi mana dia tak usik. Tapi kalau kita ganggu, buang dengan sekali. Tiba-tiba saya sujud sekali lagi, semut pula lekat yang kedua. Tak boleh kita buat apa-apa dah. Okey? Tak boleh kita buat apa-apa. Beriman sudah, I kan Ustaz, I lemah.
attention, you punya pasal kat you, kan? Kan? Sambung hadis dia kata kat sini, memang kadang-kadang ya. Ustaz kata ada 5 syafaat yang Allah bagi. So far Ustaz bagi 2, yang lagi 3 Ustaz? Oh nak tahu syafaat tu? Aku ingatkan dia patah balik kat mana kau pun. Yang ketiga apa nama, harta rampasan perang. Harta ketiga, harta rampasan perang. Maksudnya kalau dulu kalau perang semua kena kembali pada Allah. Kembalikan harta tu kepada Allah kalau berperang. Tapi bila mai syariat Muhammad, kalau berperang Nabi boleh ambil, boleh agihkan pada sahabat-sahabat Nabi yang berperang bersama-sama dengan Nabi. Itu Nabi dapat syafaat yang ketiga. Yang keempat, Nabi boleh tolong kita, syafaat. Nabi-Nabi lain semua tak boleh tolong kita. Faham tak? Macam Nabi Nuh tak boleh tolong puak dia, Nabi Ibrahim tak tolong puak dia. Tapi Nabi Muhammad, sampai kita mati pun kita sempat dapat pertolongan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada selawat dengan dia, beramal dengan dia. Okey, yang keempat. Yang kelima, Nabi untuk semua orang. Untuk orang perma yang pakai foto, yang perma, semua orang. Allah kata kafatun nas, Nabi untuk semua orang. Tapi kalau Nabi Allah Ibrahim untuk orang beriman saja. Yang tak beriman tak boleh bersama dengan Ibrahim. Tapi yang kata Nabi Muhammad ni, Hindu pun Nabi dia Muhammad, Cina pun Nabi dia Muhammad, Hak Mi Wil pun Muhammad, semua Muhammad. Ada faham? Maka semua tu adalah umat Muhammad. Nabi mengaku semua tu adalah bangsa aku, Nabi kata. Okey, ini cuma 5 syafaat ni cuma ada pada diri Nabi Muhammad saja, yang tidak ada nabi-nabi lain. Okey, Datin? Okey. Pasal yang sekat pinggang tadi, memang tak pernah pun tengok orang pakai sekat pinggang sekarang ni. Ada orang Yahudi sembahyang. Berkali-kali Ustaz suruh buka 4 internet dalam Yahudi. You all must see macam mana cara dia ambil wuduk, macam mana dia sembahyang. Maksud saya di masjid-masjid kita lah. Oh, tak ada lah, oi. Tapi orang Yahudi tengok ada tembok dekat tempat apa? Ada nampak tak? Apa tak tengok ke? Kan? Itu cara semayang kita dulu. Kita pun macam tu. Maka Nabi asingkan jangan semayang. Ini cara Yahudi. Maka Yahudi saja yang kekal cakap pinggang, kita tak ada bercakap pinggang. Kita bila cakap pinggang, kita nak gaduh. Ataupun kita nak buat ucapan apa kan? Saya kan? Ada faham? Masa kita cakap pinggang, lain kita tak cakap pinggang. Ada faham? Faham Datin? Ya, okey. Setengah orang letak tangan di pusat, setengah di dada. Oh, yang tu kita akan masuk ni. Nanti kita masuk dia. Sabar, jangan ke mana-mana, masih lagi rancangan yang sama, okey? Kita masuk bab salat ni, kita masuk bab khusyuk, okey? Okey, sambung kita tengok hadis yang seterusnya. Ya Allah, punya nak cepat dengan apa ni. An Aisyah radhiyallahu anha. Clear tak tadi? Clear kan? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ittifati fi salati. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku sendiri tanya dekat Nabi berkenaan apa hukum kadang-kadang orang tu semayang duk tengok kiri, kanan, atas, bawah, dia merata. Dia tak ada satu pandangan dalam semayang dia, merata sangat-sangat. Faqala, maka Nabi pun bagi tahu kat aku, Aisyah, nak tahu tak semayang yang bukan di berdepan dengan Tuhan, dia bukan mengkiblatkan Allah, kiblat dia adalah syaitan. Masa dia semayang tadi bukan dipandang Allah, Allah tak pandang dia, dan dia pun tak pandang pada Allah. Bila mana huwa iltifatun yakhtalis bisuhu syaitan fi salatil abd, maka kita nak tahu kata firman kiblat dia bukan Allah dan dia bukan pandang Allah, Allah tak pandang dia. Bila mana dia semayang, ada jenis orang semayang kan? Semayang dengan Assalamualaikum. Ada makhluk macam tu, ada makhluk jenis semayang bila mana ada siapa akan masuk dia. Ya. Ya Allah, bila kacau macam tu kita tahu sesungguhnya dia bersama-sama syaitan masa semayang. Ni Nabi bagi tahu kat siapa? Nabi bagi tahu kat Aisyah radhiyallahu. Ni salah satunya hilang khusyuk dalam semayang. Apa jadi pun kadang-kadang anak kita panggil baba, baba, baba. Allah dia buat macam mana pun Allah, kecuali macam Nabi Hasan Husin, Nabi tengah semayang, kecuali Nabi sunat. Sunat dibenarkan. Okey, sunat baba tak boleh. Itu pun kalau boleh jangan. Sebab fardu tak boleh langsung. Tiba-tiba Hasan mai ditarik-tarik sampai dia ke depan, barulah Nabi pun jangan macam rokok. Nabi sikit je, Nabi cengkung dia, Nabi dukung balik.
Nabi dukung balik. Yang tu kalau di depan kita boleh bergerak. Tapi kalau sekarang dari tepi kita tak boleh. Aku kata tak henti. Oleh sebab tu lingkup bin jahanam. Oleh sebab tu benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak perasan tau. Kita pernah buat ustaz pun kadang-kadang ada gangguan. Kita ni orang yang pernah lemah, kita tahu. Kita nak tahu khusyuk tak khusyuk. Sepanjang kita baca ni kita tengok semayang kita khusyuk tak khusyuk dengan Tuhan. Kadang anak panggil, kadang-kadang pernah mama, mangi cepatlah. Allah, aku tengok henti hang. Hai ya Allah Tuhan. Salah satunya ulama mengatakan orang yang celaka adalah orang yang potong semayang orang. Yaqta'u salatul 'abd. Kita dah ambil baru ni. Bulan semua kita tak cakap panjang bab orang kadang-kadang ni lalu, anjing lalu, orang kan kita baru ni mengaji. Termasuklah juga kadang-kadang suami duduk semayang, isteri tengah duduk hidang makanan. Makanan sedap, nak bagi kawan tu buat. Apa tujuan hang cakap macam tu? Dia nak bagi kawan tu dengar sebab dia semayang, cepat bagi semayang. Cepat, panas, makanan sedap, kau tiap kan. Saja dia menjerit nak bagi tanah. Hal macam ni Allah, dia telah memutus hubungan. Bila mana kita buat macam tu, tujuan kita nak halau orang semayang, kita dah putus hubungan. Cukup celaka Nabi kata orang macam ni. Ada benda-benda kadang-kadang kita buat macam ni kan. Kawan tu katalah pertama kita nampak isteri kita bersemayang. Cepat. Tujuan cakap cepat apa? Nak bagi dia cepat. Nampak tak? Yaqta'u salatul 'abd. Kita putus hubungan dia semayang dengan Allah Ta'ala. Nabi tercelakalah. Benda macam ni kadang-kadang wujud dekat diri kita. Tidak benda macam ni, tapi panggil-panggil macam ni semua ya Allah Tuhan. Salah satunya celaka diri kita, terutamanya orang nak semayang, jangan kita ganggu. Bagi dia habis baru dia sebut karipap sedap, karipap yang beli tu RM7.5 kan. Okay, sambung. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, dia kata apa kat sini, ni hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Semua sahih dah. Kesemua yang Ustaz cerita dekat hampa tidak ada ragu tentang hadis ni, kesemuanya sahih belaka. Mai Imam Tirmizi pula kata iyyaka, Allahu akbar. Tak ada iyyaka pada dia. Kata iyyaka, Nabi mulut iyyaka, hindarkan, jauhkan, jangan sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, mintalah hang sembah pada Allah. Iyyaka na'budu, hang sembah dekat Allah. Wa iyyaka nasta'in. Nampak tak? Kita minta betul-betul hang sembah kat Allah. Hang jangan terlintas kat diri hang nak sembah orang lain. Iyyaka, macam tu iyyaka, hang jangan terus sembahyang hang iltifat berpaling-paling dikata fi salati fa innahu, tengok tulis kat sini the point. The point fa innahu, sesungguhnya sembahyang yang berpaling-paling dia kata ahad. Halakatu sembahyang yang musnah. Sembahyang yang musnah ialah sembahyang berpaling-paling. Fa in kana labudda fa fihi, kalau tidak hendak paling, cuma boleh sunat saja. Nampak? Ustaz sebut dah. Nampak tak? Nampak baca terjemahan dia kan? Clear dah? Clear, okey, bagus. Hampa ni memang layak untuk kerja di Misi Niaga. Sambung. Dia kata kat sini maksudnya sangat dilarang. Iyyaka, sangat dilarang seseorang berpaling di saat sedang solat. Hukum dia kata kat sini haram berpaling muka dia kata ketika sedang solat, kecuali kalau nak ni sembahyang tak tahu sembahyang sunat. Sambung hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ni masalah ludah. Ni memang pula hadis ludahlah kamu sebelum kamu diludahkan. Panjang ya Allah. Ada masalah lagi. Jangan tengok jam cuma untuk ustaz saja. Oleh sebab tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi salati fa innahu yunaji rabbahu Allahu akbar fala yaqsuduhunna yadahu wala yaminun walakin an shimal tahta qadamahu. Hadis muttafaqun alaih. Okey. Ustaz cepat dengan tujuan apa nama? Terpaksa dicepatkan. Pasal apa biasalah bila berturun nyek-nyek. Kan? Tak apa, faham kerja kan. Siapa turun lambat dengan sebab, tak apa kalau turun lambat dengan sebab memang berdosa lah kemudian. Kamu. Hey, hadis ini macam ni. Allahu akbar kabirah. Hadis Anas. Ustaz cerita tu kembali berada. Okey? Bagi cerita senang. Kadang-kadang nak baca apa yellow pun tak faham kan. Allahu akbar. Nabi kata Anas, mana-mana orang pasal tabiat orang Arab bila ludah dalam sembahyang memang perlu ludah.
Okey, masa tu kita tengok di kawasan Masjidil Haram, kita nak tinggal dua gelemak. Ada apa gelemak? Allah nak uji kita. Kalau hang mati lingkup haji umrah hang, terutamanya kawasan Masjidil Haram. Kita pegang baik, celaka. Habis. Nampak tak? Wala fusuqa wala jidara alaih. Duduk di kawasan haram, sebarang kalimat tidak dibenarkan keluar daripada mulut hang. Keluar, runtuhlah haji atau umrah yang kita lakukan. Betul tak? Ini hadis wala fusuqa. Quran sendiri sebut. Dengan tengkat, dengan kelai, dengan lafaz benda tak elok. Walaupun orang mantap dekat kita makanan orang makan biasa-biasa, makan kita nasi dengan kicap dengan telur je. Astaghfirullahaladzim, tak apa redha ya Allah. Tuhan aku redha. Kalau makan gigit, kita makan telur, Allah bagi tengok tu macam ayam. Ada faham? Anggap macam tu. Ayam aku ayam. Tuhan ayam. Pasal kita pergi tempat tu, ya Allah, kita nak jadi tetamu dia. Ingat, orang dapat pergi di Mekah, orang dapat pergi di haji ni, cubalah ingat satu tempat dia pergi, tempat apa nama? Rumah Allah Ta'ala sebagai tetamu. Pergilah cari di mana masjid pun tak sama dengan kawasan Masjidil Haram. Semua bentuk semayang pada masa tu tak ada haram langsung. Hang boleh semayang, hang boleh bermunajat. Allah buka pintu arah semayang 24 jam tanpa tutup-tutup di bumi Makkahul Mukarramah. Kita semayang belum tentu ke sampai ke arah Allah. Ada waktu tertentu Allah tutup, okey? Tapi orang semayang di Mekah, arah dia buka, ya Allah. Sampai ke sana, Papa kata berjalan, sambil berjalan, Tuhan, didiklah aku dengan agama, aku suka ke agama Tuhan. Aku dah mula dah jinak-jinak diri aku dengan agama Tuhan. Mengadu tempat tu ke semua kata-kata kita sampai di arah Allah Ta'ala tanpa tolak-tolak lagi. Apa kita mahu? Sebab tu kalau kita boleh pergi di sana, Allah panggil, ya Allah, Allah suruh kita, ya Allah, gunakan peluang tu semungkin yang boleh. Jangan ada fikir, I kalau pergi kat sana, I nak bagi tahu kat you, lepas ni, you lepas semayang, kita makan nasi mandi, best sedap. Belum pergi sampai sana, duk pakat dengan kawan, I tahu kedai tu memang sedap. Allah. Macam ni kes, nama dia Ghaflah. You know Ghaflah? Kalau boleh bab tu kita tolak sebelah, ya Allah Tuhan. Kita fikir, insya-Allah kita pergi kat sana, hang tegaklah aku kalau aku lambat semayang. Kalau aku pergi kat sana, aku lekah, hang tegaklah aku. Aku pergi kat sana ni lah tempat Tuhan nak bersih aku, tempat apa nama Tuhan nak ni aku. Pasal kita tawaf tu dia lawan jam, betul tak? Dia lawan jam, seolah-olah kita ni masuk dalam washing machine. You understand washing machine? Bercuci kita. Maka 7 kali menghilangkan segala-gala. Bak sama hilangnya 7 kali. Kesemuanya hasad, dengki, khianat. Ulama terjemah kalau 7 sedap nah. Semua 7 sifat yang besar yang ada kat diri kita. Hasad, dengki, 7 perkara akan hilang dalam batang tubuh kita dengan kita tawaf. Saat ni kita masuk masjid larat lagi ke esok, kita tawaf lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil-sambil dah tahu ingat kat diri kita, ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah. Hala segala-galanya, ya Allah. Aku tak ada apa pusing tahu. Tak ada pula Allah Subhanahu yang besar, ya Allah. Bukan kerja aku besar, bukan meeting aku besar, ya Allah. Ya Allah, buatlah aku semayang pada ma'asab sampai berkenan, ya Allah. Kan? Oh, ya Allah. Sambil pusing kita ingat apa dah kita buat dengan Tuhan. Terlalu zalim sangat. Last sekali yang ketujuh kita nak minta pasal doa yang paling mustajab sekali. Allah kata mana-mana orang berdoa la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kan? Kita doa tu, last sekali kita baca doa tu dululah. Ya Allah Tuhan, hala Tuhan aku, ya Allah, dengan hal aku sembah, ya Allah, aku zalim dekat hamba banyak sangat aku zalim. Walaupun aku tak semayang subuh pun hamba bagi aku makan. Walaupun aku semayang zuhur, aku kadang-kadang pukul 3 pun hamba bagi dekat aku sihat. Walaupun aku semayang aku semayang asap muka 6 pun hamba bagi aku sihat. Walaupun aku ceramah di hujung-hujung pun hamba bagi makan juga mikari. Contoh. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, Allah bagi kat kita macam-macam nikmat, kan? Sambung hadis ini. Adi ni nak ajak apa kat kita, ya Allah Tuhan? Adi nak ajak dekat kita. Anas bin Malik kata, mana-mana orang semayang, bila mana dia semayang, di depan dia jangan buat satu jinayah yang apa-apa pun. Terutamanya kita semayang, di depan tidak dibenarkan. Dia di 2 tempat dinamakan jinayah dalam semayang kita buat. Di depan jangan kita ludah. Kalau nak bersin sekali buat cepat-cepat elak. Jangan lebih baru kita ni. Nampak tu? Nak bersin sampai macam tu agama ajak dekat kita tau. Dia kata apa kat sini, kita tengok hadis, dia kata yunaji rabbahu. Yunaji bahasa kita bermunajat, okey?
tempat kita bermunajat dengan Allah Ta'ala, dua tempat yang paling kita kena jaga dalam sembahyang, di depan dan di kanan. Okey, di depan dan di kanan. Pasal malaikat yang baik yang duduk tengah catat kita, tiba-tiba kita bersih, malaikat kejut. Ada faham? Dia bersih kat aku, tambah-tambah kita ludah kata, kelakar, aku tengah tulis pahala kat hang. Ada faham? Oleh sebab hadis ajak dekat kita apa nama tempat ni malaikat, kan kita tahu kiraman katibin, malaikat. Sini ada iblis. Di belah kiri kita ada iblis, ada syaitan. Maka kalau nak ludah sekalipun, nak bersih kat sana, kata apa, kena buat keluar daripada mulut kita, buat keluar sikit je. Semua di sebelah kiri tak dibenarkan laku di depan dan juga di sebelah kanan. Termasuk tengah-tengah sembahyang kita nak buat keluar, pandang sikit je. Ulama kata pandang dulu, lepas tu nak mereka depan tak pandang. Pandang dulu, apa benda pun kita tengok. Fa innallaha yunajikum, sesungguhnya kita sedang bermunajat dengan Allah Ta'ala. Elakkan ludah yang tu yang ni di depan dan di sebelah kanan. Di sebelah kanan, kalau nak buat sekalipun, orang dulu masjid Nabi dulu dia ludah di mana? Dia ludah di sebelah ni. Dia ludah di sebelah kiri, lepas tu dia tutup. Ataupun dia ludah belah kanan tu syariat memang, belah kanan dia tunduk, dia tak boleh, dia tunduk, dia tutup dengan apa nama, hadam, dia tutup dengan kaki dia. Kita ludah, tutup macam ni, kita genjakkan diri kita depan ni. Tutup ke sana, genjak sini, ke sini. Nampak tak? Ustaz kita kapet tak ada apalah. Jangan ludah lah weh. Ambil tisu. Kan kita fashion tissue, you all understand tissue? Kan? Mindil kan? Sambung. Clear tak ni? Okey. Bagus hampa hari ni nampak cerdik lebih. Okey. Makalah teman apa tu sahabat kan? Oleh sebab tu dia kata kat sini apa dia kata hadis daripada Anas Malik yang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dia kata seorang sedang semayang, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat dengan Allah. Orang semayang bermunajat dengan Allah, kerana itu janganlah ia sekali-kali membuang ludah di hadapan, dan jangan pula dia kata di sebelah kanan. Okey, tadi Ustaz terang depan dengan kanan jangan, tetapi nak ludah sangat-sangat di sebelah kiri. Di sebelah kiri, dan pada riwayat yang lain mengatakan belah kiri kalau boleh dia ludah, ambil kaki dia tutup macam tu tadi saya ajak tadi. Clear tak? Clear, alhamdulillah, menunjukkan apa amat cerdik. Hukum dia kata kat sini haram kita ludah di depan, di sebelah kanan di saat kita solat. Tadi Ustaz dah bagi tahu sesungguhnya kita bermunajat dengan Allah, kita ludah tak dibenarkan sama sekali. Kemudian pula hadis seterusnya, hadis berkenaan dengan gambar. Hadis ini pernah berlaku dekat Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah satu hari dia masuk dalam rumah, dia seronok dah dapat rumah. Pasal Aisyah kahwin dengan Nabi. Aisyah ni memang kita tengok daripada keluarga yang agak berada. Siapa dia? Abu Bakar. Berada. Rumah dia hias. Tiba-tiba main rumah Nabi apa pun tak ada. Satu hari Nabi ni katalah kiblat. Okey, kiblat. Dia pergi gantung langsir. Okey? Gantung langsir. Ada dua riwayat. Macam saya riwayat dia letak di bawah. Gantung langsir. Ada salah satu yang bercorak. Yang kedua kita tengok Aisyah radhiyallahu anha, ada orang bagi dekat Nabi kain. Kain itu ada gambar, ada bentuk gambar binatang lah apa, dia gantung. Satu Nabi nak semayang, baru Nabi semayang. Aisyah tak faham lagi, pergi gantung lagi. Nabi buat berkali-kali, Nabi buat, barulah Aisyah radhiyallahu faham sesungguhnya benda tu boleh hilang khusyuk dalam semayang. Pasal tu kalau kita pergi mengaji di India, di Pakistan, sejadah tidak dibenarkan kita bawa warna-warni. Kalau kita pergi di Dioban, di gudang ilmu, no. Dia buat satu persatu. Ulama kita di Malaysia mengatakan bahawa ulama-ulama dulu di Malaysia nak semayang, dia nak ambil kain putih tengah-tengah. Nampak tak? Kain sampai kain ni ada lagi kan? Itu ulama kita dulu dengan tujuan tak bagi nampak warna-warna kat depan. Cuma putih je. Yang warna-warna kalau kabut ni semua dia boleh ni. Dia boleh tengok. Sambil nak semayang, imam baca panjang, dia buat macam tu kan. Berapa bunga ada? 1, 2, 3. Bukan macam-macam ya Ustaz. Boleh sebab tu kalau sekiranya dibuat pasal tu ulama kata berputih. Tu kadang-kadang kita kena lainkan ulama, okey? Dia tahu otak kita ni ada apa. Kadang-kadang tengok duk semayang tu fikir, kunci aku hilang ke mana? Dalam semayang dia set dah. Depan ni aku nak pergi sini, aku ambil kunci ada tingkat atas. Aku turun saat ni aku beli. Aku beli aku makan kari. Dia susun dalam semayang dia. Contoh, ada faham? Dia susun dalam semayang. Maka benda macam ni semua boleh ganggu, hilang khusyuk, terutamanya tempat kita sujud. Tempat sujud, tempat keliling macam surah apa dapat ni, jangan buat macam taipusam.
Macam-macam dia ni beli, saya nak bagi satu benda, saya nak bagi satu benda, saya nak beli satu benda, kan? Banyak dia gantung ayat Quran, last sekali jadi betul-betul pusing. Buat ayat macam ayat benar, apa nama tuwallu, kan kiblat Nabi. Bila Nabi semayang ke arah ke Masjidil Aqsa, tiba-tiba Nabi nak pindah ke Masjidil Haram, kan ayat tu cerita berkenaan dengan kiblat Nabi bertukar. Ayat sikit sudah kita baca ini, kita tahu inilah menunjukkan kiblat Nabi yang Nabi semayang 17 bulan, kan? 17 bulan, 16 bulan Nabi berpandukan kiblat dari mana? Di Masjid Aqsa. Lepas tu yang berubah, kan? Kita ambil benda-benda macam ringan-ringan, dah tak payah ayat 1000 dinar nak bubuh dalam supermarket laku. Tak laku-laku pun. Aku 1 dinar tak ada, laku habis semua, kan? Sambung, kan? Ya Allah Tuhan, apa dia kata kat sini? Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah sutra tipis yang bergambar kepunyaan Aisyah radhiyallahu anha yang dipakai menutup, dia kata, sebelah kamarnya. Lalu beliau, dia kata, bersabda kepadanya, singkirkanlah sutra itu daripada kamu, sesungguhnya gambar itu sentiasa menggangguku saat aku solat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa, ada mengatakan Aisyah letak macam curtain, kan? Yang mula-mula sekali riwayat mengatakan bercorak, yang tu Nabi buang. Lepas tu Aisyah radhiyallahu, ada lagi yang mana orang-orang daripada Yaman hadiah dekat Nabi, kan? Yang Nabi letak di bawah pun Aisyah radhiyallahu letak, Nabi buang. Ke semua hadis ni nak cerita dekat kita tempat sujud, tempat letak depan. Nabi sendiri runtunkan benda tu. Nabi kata ke semua ni mengganggu aku dalam sembahyang. Secara ringkas, Abi Jahmi ni kata Allahu Akbar. Yang ni orang yang hadiah dekat Nabi, syaitan, daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wattafaqa ala hadisiha. Di kisah ini syaitan ni panjang lebar. Wattafaqa, Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat bercerita berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha tentang Abi Jahmi. Abi Jahmi ni orang jahil yang duduk di Makkah Al-Mukarramah, sayang dekat Nabi. Dia jenis orang yang ada jenis manusia ni suka present dekat orang, rupa orang, jenis binatang liang tu. Ini kesukaan dia, ini kesukaan Abi Jahmi, suka hadiah. Kebetulan dia hadiah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sesungguhnya ia, dia kata, melalaikan ketika solat itu. Hadis Abi Jahmi ni bacalah, dia hantar dekat Nabi gambar. Kalau ikut cerita Abi Jahmi ni, hadiah kat Nabi, niat dia baik, tapi dia buat jahiliah, okay? Dia hadiah dekat Nabi. Kisah ni memang panjang, ulama sepakat. Dia hantar, buka-buka corak. Nabi kata, kalau boleh bagi kat dia balik. Bagi balik, dia hantar lagi corak juga, tapi bukan corak binatang, bukan. Mula-mula memang ada gambar yang tu, yang bergambar, ada kata mengata, ada mengata. Hantar balik, dia hantar balik. Hantar macam mana pun, Nabi kata ke semua benda macam ni merosakkan aku. Sebab tu kita tengok lah sekali riwayat yang mana Nabi SAW redha. Nabi kata, Aisyah, cubalah hang bubuh satu benda bernama tafakkaru fi khalqillah. Satu benda tu boleh fikir tentang kejadian Allah. Kita berbunga, berpokok, yang tu ni, kan, benda-benda yang boleh melambangkan kebesaran Allah Ta'ala. Kita nampak rumah kita macam pandangan matahari, yang tu yang ni dibenarkan. Tafakkaru fi khalqillah, buat satu benda yang kita boleh fikir tentang kejadian Allah Ta'ala. Jangan kita buat tentang makhluk. Kita buat lukis aku dengan hang masa kahwin dulu, tak payah, kan? Sesungguhnya dia kata kat sini, solat itu wajib khusyuk. Sesuatu yang kita mengganggu khusyuk solat, yang kita wajib kita singkirkan. Hadis Jabir kita tengok di sini. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absar fi sama' fi salat aw Maka Nabi SAW, hadis ni sepatutnya kita letak hadis ni. Hadis Jabir bin Samurah ni, kalau boleh kita gabungkan hadis mula-mula sekali. Siapa? Nabi semayang. Pasal sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, cakap tak bagi, tapi kami tengok semayang lagi. Nabi semayang, bila Nabi sampai di Madinah Munawwarah, Nabi semayang. Mana kiblat Nabi? Di Masjid Aqsa, okey. Nabi semayang Masjid Aqsa ni ambil masa 17 bulan, kan? 17 bulan, 16 bulan, macam tu Nabi semayang. Sepanjang Nabi semayang di Masjid Aqsa, Nabi tak tunggu tempat ni, Nabi macam ni. Masa Nabi seolah-olah Nabi tertunggu-tunggu sesuatu, minta kiblat dia berdekat. Okey, lepas Nabi dapat kata kiblat dia di mana? Di
Masjidil Haram, bermulanya pandangan Nabi di tempat sujud. Okey, di tempat sujud. Maka Nabi larang kepada semua sahabat dia, jangan cekak dengan pandang ke atas ni tabiat orang Yahudi. Mana-mana orang semayang, dia tengok cicak. Maka Nabi kata, contoh Nabi kata apa? Yarfa'ul absar. Ni Quran tak hadis. Dalam Quran ada ayat ni. Mana-mana orang yang semayang bermunajat dengan aku, Allah kata dia languk ke atas, kemungkinan aku boleh tarik pandangan dia, aku butakan dia. Ini hukuman Allah. Aku butakan dia. Buta macam mana, Ustaz? Saya duduk semayang, languk dia tak buta pun. Hang mungkin buta macam mana? Nampak mamak ni main, buat macam tak nampak keluar. Buta tak? Buta. Bukan? Kita naik satu lift dengan dia, dia tahu dah mamak ni dia kuliah. Tiba tak seronok, dia balik back nak balik. Buta. Ada faham tu? Buta macam-macam istilah buta. Ada faham? Kalau nak ikut kali istilah buta, kita tak nampak. Orang yang buta kadang-kadang dia dipotong. Tak di mana? Ada faham? Suami isteri duduk di rumah, boleh masak, boleh ni. Nampak tak? Kita nampak dia buta, tapi yang buta kita. Ada faham? Dia boleh nampak masjid lagi. Sampai masjid. Kita yang celik ni tak nampak masjid. Ada faham? Oh ya Allah Tuhan. Ini maksudnya apa nama buta nak ajak dekat sini. Allahu Akbar. Jadi bin Samurata yang berkata, bersabda Rasulullah, hendaklah orang-orang yang orang-orang berhenti daripada mengangkat kepalanya masa depan semayang di ke atas langit di saat solat, atau boleh kita atau penglihatan mereka tidak akan kita kembali. Faham maksud ni? Penglihatan mereka tak kembali. You all understand or not? Okay. Penglihatan mereka tidak akan kembali kepada mereka dengan arti kata buta lah. Maksud dia kata yarji'u ilaihim, Allah kata aku tak akan kembali balik pandangan, aku akan buta. Masa harap mengatakan buta. Nampaknya kita beriman dengan Allah Ta'ala. Ada lagi dua hadis, sahabat, kan, insyaAllah. Kalau bukan usah dipahamkan kuah tadi baru sudah mendidihkan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul la salata bihadrati ta'am wala birfa'. Mungkin Nabi SAW kata, tidak ada semayang bila makanan ada, semayang dulu, okey? Dan tidak ada semayang bila mana kita nak terberak. Tak terberak, semayang dululah. Bila semayang tak bertahan, berak dulu. Takut berlebuk dia keluar. Allahu Akbar, lagi dangerous. Oleh sebab tu Nabi masa benda, Nabi kata masa kita masa ada makan dulu, baru semayang. Kalau rasa benar nak kentut dulu. Tidak dibenarkan kita tahan kentut. Ustaz, rakaat ni keempat memang rasa nak kentut. Indah kahdi mana keluar. Oh, lega Ustaz. Sebenarnya semayang kita batal. Mana-mana orang yang menahan kentut, menahan kencing dalam semayang dia, batal, kena pergi balik. Maka Nabi kita keluar, bila mana nak kentut, biar dia keluar. Takut-takut, dia keluar ke sini, bau lagi busuk. Kan, oleh sebab tu, maka kalau kentut, kalau berak, kentut dulu, berak dulu, pergi kencing dulu, baru main semayang. Clear tak ni? Clear, ya Allah, ada benda apa pandai sendirilah. Dan last sekali, hadis yang last sekali, hey, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala atasa'u minasyaitan. Nampak tak bila kita apa nak kata? Menguap, okey. Kalau menguap dia kata itu daripada syaitan. Kita menguap daripada syaitan. Fa in tasa'u, dia kata hadukum fal yaktum mastata'tum. Maka dia kata kat sini masa kita semayang, masa senang. Semayang dia nak menguap. Tahan semungkin dia boleh. Yang tu boleh. Bukan macam kes kentut. Nak menguap, kita tahan. Kita tutup, jangan bagi dia menguap. Jangan bagi dia menguap. Kalau dia nak menguap kan, kita boleh tutup. Kita boleh tutup secepat mungkin, kita tutup. Dan maka Nabi kita semampu yang boleh. Mastata'tu, apa keadaan sekalipun, elak daripada dia. Ada orang menguap juga. Sorok gini-gini, bodoh, syaitan melambak masuk kan. Oleh sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, menguap itu adalah gangguan syaitan, terutamanya berlaku dalam semayang. Dalam hadis yang lain Nabi kata, wallahi, bila mana kita menguap dalam semayang, ketahuilah, celakalah bagi kita.
Bila pernah kita berlaku semayang kita. Oleh sebab tu, kalau kita mengantuk, berehat dulu, jangan timbul menguap dalam semayang. Kerana itu adalah seseorang yang menguap, hendaklah ia tahan sedapat-dapatnya. Jangan menguap. Kalau dia mengantuk juga nak menguap, tahan. Nampak mulut satu macam kerekot, tak apa. Jangan bagi. Tapi dia start dia menguap, habis. Tahan semungkin yang boleh, jangan bagi dia menguap. Ini agama duk ajak dekat kita. InsyaAllah ta'ala. Ustaz rasa sekat situ dulu boleh dah. Sunat kita menutup mulut kita. Kalau nak menguap sangat-sangat, tutup mulut. Macam kita dah buat kan, tutup mulut kita. InsyaAllah bulan depan kita nak tengok tajuk masjid. Apakah jadi akhir zaman? Akhir zaman masjid duk pelan cantik, surah duk pelan cantik. Orang macam tu juga panggil tak ubah. Ada faham? Kita dulu kata surah kecil, susah nak semayang, berbau lah, telekom bau. Dan ni punya cantik macam mana macam Datuk Nenek semua ada kat situ. Nak tengok turun tak turun kan? Contoh, ni bab dia nak ajak dekat kita, bab surah masjid ni semua. Lepas tu dia nak ajak dekat kita, jangan dalam kubur, dalam masjid pada kubur. Lepas tu dia nak ajak dekat kita, boleh tak boleh kita ambil orang kafir husung masuk dalam masjid. Kita tengok Nabi bawa masuk banduan dalam masjid. Ada faham? Semua nak tengok ni. Boleh tak boleh kita tengok Allah banyaklah ya Allah. Boleh tak boleh kita menjerit dalam masjid. Siapa nak beli habang sauda? Boleh. Apa hukum jual beli dalam masjid? Ni bab aku, bulan depan bab aku. Oleh sebab tu insya-Allah dengan izin Allah Taala kita jumpa bulan kita minggu kan? Kita tunggu lagi 2 minggu, kita masuk bab masjid dengan arti kata bab khusyuk selesai. Yang baik semua datang daripada Allah, salah silap daripada kita sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dengan suratul Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma syaitan bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Allahumma ja'alna ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal 'alaihi wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, nas'aluka wa nasta'idzu bika an tardaha lana wa tsabbit lana 'ala islamil iman, irhamna ighfir lana istajib lana ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim. Macam biasa ya Allah ya Tuhan, teruskan gaji-gaji hampa dengan membeli minyak minyak zaitun bagus sangat-sangat, terutamanya untuk untuk darah. Ustaz tak sempat nak cerita benda ni. Yang ni minyak habatus sauda campur dengan zaitun. Yang ni yang ni habatus sauda. Kalau orang cerdik dia ambil 3 sekali. Nama dia package cerdik. Tapi kalau orang tu beli satu saja, sikit saja kecerdikan yang ada pada dia. Kalau tak beli langsung, hilanglah kecerdikan dia, kan? Oleh sebab tu ya Allah Tuhan dapatkan produk cerdik dalam rumah, kan? Dan satu lagi kita tengok di Malaysia belum ada lagi minyak habatus sauda dia buat bentuk kapsul, belum ada. Betul tak? Ni adalah berminyak habatus sauda. Ingat, ke semua produk yang kita beli ni mai dia daripada Hayatul Ulama Indonesia. Ustaz duk jual, Ustaz sendiri tak tahu. Bila mai tuan dia mai berterang ke Ustaz dengan cara detail, Ustaz tertarik sangat-sangat. Dia mai daripada Persatuan Ulama Indonesia dan mengharamkan mana-mana Ustaz yang menjual mengambil keuntungan sendiri. Dia kena pulang balik pada Hayatul Ulama. Duit ni kena pulang pada Hayatul Ulama. Cuma bila masuk di Malaysia, dia pesan dekat kita, ambillah 1/3 untuk buat jariah, dia pesan. Lepas tu kita dah dah tolak dah barang-barang yang kita jual ni. Bulan ni kita dapat 18,000. Kalau kita ambil jual dapat 18,000. Pasal dia minta kita bagi kepada Hayatul Ulama. Tak apalah, benda baik macam tu kita sanggup bagi. Pasal kita tengok program ulama dia rancak. Dia ada hospital, dia ada farmasi. Pasal dia kata keuntungan ni dia akan bagi pada anak murid dia nanti bila-bila nanti. Tapi dalam masa yang sama, orang susah dia turun, dia bantu. Dia ada hospital, dia walaupun ulama di Indonesia kita tengok orang ni Allah aktif, dia pun bergerak hebat. Kita belum ada lagi di Malaysia persatuan ulama di kalangan kita. Hang lagu hang, aku lagu hang. Hang jual karipap, ini jual apa, dia jual masing-masing. Tapi mereka ada persatuan, mereka selari di mana keuntungan tu akan diberi kepada fakir miskin yang memerlukan bantuan. Program dia terlalu canggih sangat. Boleh tengok dalam internet ni, kita tengok Hayatul Ulama punya. Jadi kita beli ni bagus sangat-sangat. Dia vacuum lah, dia yang tu ni, dia hati-hati masalah ni. Oleh sebab tu belilah kamu sebelum kamu dibelikan. Lagi 2 minggu kalau Ustaz free, Ustaz akan cerita semua kebaikan benda ni. Oleh sebab tu duit ada, bagi perabi duit ni, tiba-tiba balik mati, alhamdulillah dah buat satu benda dan menyokong persatuan ulama.
Wallah, jangan lupa walaupun beli ubat, jangan lupa beli juga benda-benda yang lain. Sebelum nak makan ubat, kena makan benda lain. Nak makan kari tak, nak makan samosa, kena makan. Wallah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.